dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia. Okey, hari ni kita nak ulang kaji ataupun buat kelas tambahan sikit lah. Okey, daripada kamu bercuti-cuti duduk rumah, at least kita ada sedikit input ataupun ilmu untuk kamu. Okey, so semua orang sudah photostat. Okey, sudah ada jadual buku modul yang telah cikgu fotostatkan tu. Okay, kita buka kepada bab 4 jadual berkala di dalam unsur. Okay, kita tengok kepada soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Okay, rajah 1, rajah 1 dia kata menunjukkan susunan elektron bagi atom unsur P dan Q. So, kalau kamu tengok unsur P dengan unsur Q ini, P kalau nampak sahaja, kamu tengok berapa dia punya valence elektron. So, kat sini dia ada 7. So, kalau dekat sini pula dia pun ada 7. Tapi saat dia punya elektron arrangement ataupun susunan elektron dia berbeza. Okay, so kita tengok one by one. Okay, unsur P terletak di dalam kumpulan yang sama. Okay, dalam jadual berkala, nyatakan kumpulan itu. Okay, bila sahaja dia cakap tentang kumpulan, okay, dia cakap tentang sahaja kumpulan, so kamu kena refer kepada apa? Kamu tengok kepada elektron valence. Okay, valence elektron. So, apa itu valence elektron? So, untuk valence elektron itu ialah elektron yang paling luar di dalam susunan elektron. So, susunan elektron dekat sini, kalau kamu tengok, tulis dekat sini, tulis kat buku kamu ya, 2.7. Okay, dekat sini adalah 2.8.7. So, cikgu cakap, cikgu dah ajar, okay, kamu hanya tengok kepada bilangan elektron valence, iaitu the outermost shell ataupun elektron yang paling luar di petala yang paling luar. So, petala yang paling luar kamu nampak dia 7. So, bila kamu nampak dia 7, bermaksud dia punya kumpulan adalah 7 ke? Bukan. Kalau 7 lebih daripada 3, kamu tambahkan 10. So, 7 tambah 10, jawapannya adalah kumpulan 17. Okey, siapa yang tu? Tolong tandakan right. Okey, siapa yang dah siap dan betul, tolong tandakan right. Okey, nyatakan kumpulan. Nasib baik dia tak nak. Kalaulah soalan ni, dia akan outer sikit, dia kata kenapa? Nyatakan sebab. So, kamu cakaplah, kerana atom P dan atom Q, kena cakap ya, atom P dan atom Q mempunyai susunan, mempunyai bilangan elektron valence iaitu 7. Itu saja. Okey. Kalau kamu hanya sekadar bercakap P and Q ada 7 elektron valence, salah. Okey, ingat ya, kimia dia tidaklah dia mesti tepat. Dia tak boleh cukup-cukup makan, tak boleh ya. Okey, apakah nama lain bagi kumpulan yang dinyatakan? So, kita ada nickname untuk kumpulan 17. Kita ada nickname untuk kumpulan 1, kumpulan 8, kumpulan tengah-tengah tu. So, kumpulan 17 kita panggil nama yang lain dia adalah halogen. Okay, halogen. Halogen ini pun kalau tersalah eja pun boleh dikatakan, boleh disalah. Okay, kena betul spelling. Tuliskan susunan. So, cikgu pun dah tulis kat sini susunan dia. So, dia kata, hati-hati. Dia kata ion P. Ini adalah atom P. Okay, bila ion P, so that's mean ion P, dia valence elektron dia ada 7. Okay, valence elektron dia ada 7. Ini bermaksud, okay, atom P akan menerima berapa elektron untuk mencapai susunan elektron yang oktet. So, dia akan menerima 1 elektron. Okay, dia nak jadikan 8. Bila nak jadikan 8, cikgu boleh tak dia keluarkan 7 ini semua? Okay, tak boleh. Dia kena menerima. 7 ni terlalu abundant untuk dia, terlalu besar. So, dia kena menerima 1 elektron. So, dia akan jadi 2.8. Inilah saya kata trik soalan. Pelajar akan tulis 2.7. Okay, ada tak pelajar yang buat 2.7? Mesti ada. Sebab dia terus saja dia excited. Alah,
Setakat soalan ni senang je. So tak boleh ya. So kamu kena tengok soalan tu minta apa. Inilah soalan SPM. Dia tak adalah terus direct sahaja. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey. Apakah unsur Q bertindak balas dengan natrium membentuk satu sebatian? Okey, Q. Apakah formula kimia sebatian yang terbentuk? Unsur Q bertindak balas. Maksudnya Q bertindak balas dengan natrium. Okey, natrium ataupun sodium lah. Okey, dalam bahasa Inggeris. So, dia kata apakah formula kimia bagi sebatian tersebut. So, kamu tahu bahawa Q ini adalah kumpulan 17. Kumpulan 17, okey, dia punya ion dia menerima berapa tadi cikgu cakap? Satu elektron. Okey, dia menerima satu elektron. Maksud dia punya ini Q, ion dia mesti adalah Q minus 1. Okey, manakala natrium kamu tahu dia kumpulan satu. Kumpulan satu, valence elektron dia adalah satu. Maksudnya dia akan mendermakan satu elektron. Cikgu dah cakap kan, kalau dia mendermakan elektron, maksudnya dia dapat pahala. Bila dia dapat pahala, maksudnya adalah positif. So, ini kamu boleh tak settlekan? So, Na plus dengan Q minus. So, apakah formulanya? So, bila nampak saja, cikgu dah ajar. Na plus, ini Q minus. Satu. Crosskan. So, dapat NaQ. So, jawapan kamu adalah NaQ. Cikgu, boleh tak saya definisikan Q tu? Saya tahu cikgu, Cl. Boleh tak saya namakan dia NaCl? Boleh, tak ada masalah. Tapi ikut nasihat saya, kamu tulis apa yang dia bagi. Kalau dia bagi Q, Q lah kau tulis. Kalau dia bagi Z, Z lah kamu tulis. Tak payah nak perlu untuk cari Q tu apa. So tak perlu. Saya risau nanti kamu namakan dia, nanti kamu tersialah. So biarlah sahaja NaQ ini pun tak apa, tak ada masalah. Saya nak juga namakan NaCl. Boleh? No problem. Okay. So, pergi kepada, kalau saya laju, tolong bagi tahu ya. Okay, D1. Okay, antara unsur P dan Q, yang mana lebih reaktif? So, P dengan Q, kamu tahu bahawa, kumpulan 17. So, kumpulan 17. Kumpulan 17, kamu tahu bahawa, bila kamu turun sahaja kumpulan, apa yang berlaku kepada saiz? Saiz kumpulan 17 akan semakin mengecil. Dia akan semakin mengecil. It becomes smaller. Dia akan menjadi semakin kecil. Smaller tu bahasa Inggeris. Buatlah semakin kecil ke sini. Semakin kecil. So, saiz dia akan semakin kecil. Atau dia punya saiz atom dia akan lagi kecil. So, bagaimana dengan tarikan antara nukleus dengan elektron? So, tarikan antara nukleus dan elektron, elektron untuk P ni, untuk P yang P ni ya. P ni lebih kuat berbanding dengan Q. So, keupayaan untuk atom P menarik elektron adalah semakin kuat. Semakin kuat. So, saya ulang lagi sekali. Saiz atom apabila menuruni kumpulan, saiz atom akan menuruni kumpulan. So, akan makin mengecil. So, maksudnya siapa yang lagi kecil? Siapa yang lagi besar? So, maksudnya dekat sini. So, saiz atom akan semakin mengecil. Saiz atom akan semakin besar. Sekali lagi ya. Saya ulang lagi sekali. Saiz atom makin besar. Kalau dia cross baru kecil. Tak ada seorang pun tegur saya. Saiz akan semakin besar. Mana tadi? Saiz akan semakin besar. Yang kecil tu tadi adalah elektron dia. Salah. Apabila turun sahaja kumpulan, sekali lagi ya, saiz atom akan semakin besar. Saiz atom akan semakin besar. Ini bermaksud atom P, saiz atom P lebih kecil berbanding atom Q.
Antara unsur P dengan Q, mana lebih reaktif? Ini sekejap lagi. So, ini jawapannya tadi P. So, kamu dah belajar bahawa bila turun sahaja kumpulan, yang cikgu nak cakap tadi, smaller tadi adalah dia punya reactivity. Okay, semakin turun sahaja kumpulan 17, sifat kereaktifan akan semakin menurun. Okay, semakin menurun. So, maksudnya atom P lebih reaktif berbanding atom Q. Okay, kenapa? Okay, kenapa? Kamu tulis saiz atom P lebih kecil daripada atom Q. Okay, ini 3 markah kan? So, kamu kena boleh dapat paling kurang dekat sini 3 markah. Okay, so saiz atom P lebih kecil daripada atom Q. Okay, kemudian kamu cakap tentang daya tarikan antara nukleus, okay, terhadap atom, terhadap elektron kan? Terhadap elektron dalam atom P lebih kuat. Okay, siap. Okay, kemudian markah yang kedua dah keupayaan atom P menarik elektron lebih kuat. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, cikgu minta maaf tadi kekeliruan yang tadi. Okey. Apabila kamu turun sahaja kumpulan 17, okey, sifat kereaktifan dia akan semakin menurun. Okey, kenapa? Jom kita tengok. Okey, saiz atom P lebih kecil daripada atom Q. Maksudnya bila kamu turun sahaja kumpulan, saiz dia akan semakin besar. Okey, semakin besar. So, maksudnya atom P tu lebih kecil daripada atom Q. Okey, kemudian kamu cakap daya tarikan antara nukleus terhadap elektron dalam atom P lebih kuat. Okey, sebab saiz dia kecil. Sebab saiz dia kecil, so daya tarikan antara nukleus, okey, antara nukleus ini P kan, tebal sangat pun. Okey, antara P ni, okey, ini P. Okey, ini P. So, antara P ni, nukleus dengan elektron dia. Okey, dua. Okay. Saiz dia kecil. Bila saiz dia kecil, daya tarikan antara nukleus, okay, dengan elektron dia makin kuat. Tapi Q pula saiz makin besar. So, daya tarikan antara nukleus terhadap elektron di sekeliling dia ni ada lagi lemah. Nampak saiz dia makin besar. Okay, keupayaan untuk atom P menarik, menarik elektron. Menarik elektron. So, keupayaan dia untuk menarik elektron lebih kuat. So, cikgu, apa maksud cikgu? Lebih reaktif ni bermaksud keupayaan dia untuk bertindak balas. Maksudnya P ni lebih mudah, lebih cepat untuk bertindak balas berbanding atom Q. Okey, saya ulang lagi sekali. Atom P ni kecil. Bila atom P ni kecil, tarikan antara nukleus dengan elektron adalah semakin kuat. Okey, berbanding dengan atom Q. Okey, ini bermaksud keupayaan atom P untuk menarik elektron. Kenapa cikgu dia kena tarik elektron? Sebab dia nak menjadikan dia oktet. Dia nak jadikan oktet. Apa-apa tindak balas nak jadikan oktet. Okay, so nak jadikan oktet, dia mestilah menerima elektron. Sebab 7 mah, elektron valensi 7. So 7 dia mesti menerima elektron, dia akan semakin kuat. Okay, so next. State the name. Nyatakan nama bagi unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama selain daripada unsur P dan Q. So, unsur P dengan Q, kamu tahu P dengan Q ni adalah kumpulan halogen.
So, kumpulan halogen ini adalah F, ini adalah klorin. So, selain daripada F dengan klorin lah, kenalah namakan dia. Sebab itu, di sini untuk kumpulan 17, kena ingatlah. Okay, nama lain dia halogen. Okay, selain daripada itu, apa unsur dia? Frank Clark belajar ilmu astronomi. So, selain daripada F dengan Cl. Selain daripada F dengan Cl. So, siapa lagi? So, kamu namakanlah satu ni. Bromin. Okay, bromin. Iodin boleh cikgu? Boleh. Okay, bromin atau iodin. Okay, salin ya. Siapa yang salah, salin pangkal dan buat jawapan baru. Okay, bromin atau iodin. Okay, kalau di sini, dia kata nyatakan nama. Kalau kamu bagi formula, salah. Okay, saya dah ulang banyak kali benda ni ya. Okay, Raja. Okay, kita pergi kepada Pahang set 1, nombor 1. Okay, kita tengok kehadiran hari ni. So, hari ni baru ada 18 pelajar. Mengecewakan. Pelajar 4 beta memang hari ni macam kurang sikit yang masuk ya. 5 beta pun sama. So, siapa yang baru masuk kelas saya, tolong isikan kehadiran dekat dalam chat. Okay, dalam chat ada, dalam Telegram pun ada. Saya letakkan link untuk kehadiran. Okay, terima kasih. Okay, pergi kepada Raja set Pahang. Okay, Raja 1 menunjukkan unsur kala 3. Okay, kita pun dah buat eksperimen untuk kala 3. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan kala? Okay, kala ini pernah masuk dalam SPM tahun 2020. Bukan. Dia tanya tentang kala lah. Betul. So, jawapan. Okay, apakah jawapannya? Okay. Dulu tak silap saya SPM 2020 dia masuk kumpulan, tak silap saya. Dia tanya tentang kumpulan. Yang ini dia tanya tentang kala. Okay, so kita buat ya. So, apakah yang dimaksudkan dengan kala? Okay, so elemen horizontal row. So, baris melintang ke menegak. Horizontal, melintang. Baris melintang. Menegak lain tau. Menegak yang ini. Vertical. Kalau kumpulan, vertical column. Ini dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia, laju menegak. Kalau yang ini, kalau bahasa Inggeris dia sebut horizontal row. Okay, horizontal row ni maksudnya baris melintang. Okay, contohnya kan, melintang. Okay, contohnya kan, ada pelajar tu. Contohnya lah, saya bagi contoh. Okay, ada pelajar tu, dia bagi macam ni. Okay, dia cakap dalam bahasa Inggeris lah. Dia kata, vertical row. Vertical row dah salah. Dia kena vertical column. Kalau dia kata, ataupun dia kata macam bahasa Melayu, baris menegak. Dah salah. So, term. Maksudnya, dia punya frasa tu kamu kena hafal. Okay, kalau untuk kala, baris melintang. Ini melintang lah. Okay, kalau untuk kumpulan, yang ini ni kumpulan ya. Okay, ini kumpulan. Ini kalau tulis note dekat kamu punya buku tu. Okay, ini kumpulan. Kumpulan mesti menegak. Okay, laju menegak. Okay, baris melintang. Tak habis lagi jawapan saya. Bagi unsur di dalam jadual berkala unsur. Kalau kamu buat di dalam jadual berkala je, unsur tak ada, salah. Ingat. So, ini adalah salah satu definisi. Masukkan ya. Kan cikgu pernah ingatkan kamu buatkan buatkan dia punya definisi dalam kertas yang berlipat-lipat. Ini salah satunya. So, tulis dalam kamu punya nota. Okay, dalam kamu punya note. Okay, maksud kala. Kala adalah
baris melintang bagi unsur di dalam jadual berkala unsur. Okey, kalau dia tanya kumpulan pula, laju menegak. Okey, bagi unsur di dalam jadual berkala unsur. Okey, ingat ya. So saya sudah bagi tahu. So kalau salah lagi sekali, okey, mengapa unsur-unsur diletakkan dalam jadual berkala? Okey, dalam kala 3. So dekat sini cikgu kata apa? Mesti ada perkataan apa? Atom. Okey, atom. Atom-atom. Okay, kalau kala dia akan menunjukkan apa? Bilangan kala. So, mempunyai tiga kala yang berisi elektron. Atom-atom mempunyai 3 kala yang berisi elektron. Kalau kamu hanya kata mempunyai 3 kala, salah. Mempunyai 3 kala yang berisi elektron. Atom-atom ni jangan lupa. Yang wajib adalah, saya highlightkan ya. Yang wajib adalah atom-atom. Okay, dan yang berisi elektron ini. Wajib. Okay. Berisi elektron. Okay, berisi elektron. So, itu adalah wajib. Atom-atom berisi. Tak ada perkataan itu, salah. Okay. Susun. Okay, tuliskan susunan bagi atom P. So, atom P. Okay, phosphorus. So, kamu nampak dia adalah kala 3. So, dia mesti ada 3 tempat. Oh, salah Cikgu Jana. Jangan buat macam ni. Okay, dia mestilah kala pertama, titik. Kala kedua, titik. Kala ketiga. So, kamu tahu bahawa dia 3 kala. Okay, kenapa? Sebab dia 1, 2, 3 pada kala ketiga. So, sekarang ni kamu nak tahu tentukan dia kumpulan mana. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, kumpulan 15 maksudnya kumpulan. Okay, dia punya valence elektron dia adalah 5. So, yang depan ni kamu fillkan dengan elektron yang penuh. Okay, so jawapan dia adalah 2, 8, 5. So, faham ya? Bagaimana kamu nak tentukan bilangan, susunan elektron. Okay, berdasarkan kepada kamu tahu bahawa kumpulan dia dan kala dia. Okay, hati-hati. Okay. Unsur dalam kala 3 boleh bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk oksida asid atau oksida base. Okay, atau oksida amphoteric kecuali argon. Okay, terangkan mengapa argon tidak bertindak balas dengan oksigen. Okay, kenapa? Okay, sebab argon ni kumpulan apa? Argon kumpulan 18. Okay, kamu tahu bahawa kumpulan 18 dia sudah oktat. Dia sudah stabil. Dia dipanggil pun namanya adalah noble gases. So, maksudnya dia adalah yang dah lengkap. Okay, dia dah lengkap. Okay, dia dah full of electron. So, that's mean, ni terangkan mengapa. Okay, so kamu cakaplah. Okay, atom argon telah mencapai susunan oktat. Susunan elektron oktat. Maka atom tidak menderma atau berkongsi elektron dengan atom lain. Okey, dah. Okey, atom argon telah mencapai susunan elektron yang oktat. Okey, maka atom tidak menerima atau berkongsi elektron dengan atom yang lain. Okey, so itu yang kita panggil noble. So, noble tu maksudnya dah stabil. So, dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana. Okey, nyatakan
unsur yang membentuk oksida amphoteric. So, apa maksud amphoteric? Amphoteric ini bermaksud dia boleh bersifat asid, dia juga boleh bersifat base. Dua. So, maksudnya dia boleh bertindak balas dengan asid juga, dia boleh bertindak balas dengan base. So, salah satu dia adalah aluminium. Aluminium. Kalau kamu tengok kat sini, unsur aluminium ini adalah amphoteric. Tuliskan formula kimia bagi oksida. So, bila dia kata oksida, so itu bermaksud aluminium dengan oksigen. So, kamu tahu aluminium charge dia adalah 3+. Oksigen charge dia 2-. So, 3, 2. So, ini bermaksud Al2O3. So, dekat sini, kalau masih lagi form 5, tak lagi ingat berapa dia punya charge. Kena hati-hati. Kena ingat. Kena ingat. Macam kamu hafal sifir. Macam anak saya cuti sekolah ni, saya suruh hafal sifir. So, kalau tak hafal sifir, 1 rotan saya akan bagi. So, kalau kamu kat rumah, suruh mak kamu tengok kamu hafal tak. Setiap ion-ion untuk unsur-unsur dalam jadual berkala. Kena ingat. So, jadual 1 menunjukkan beberapa oksida unsur dalam kala 3. So, dia ada natrium, dia ada silikon, dia ada sulfur. So, dia kata berdasarkan jadual 1, lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan oksida manakah yang larut air membentuk pH 2. So, pH 2 kamu tahu dia adalah berasid. Saya rasa macam ini saya betul tadi. Yang ini kamu tahu dia adalah berasid dan ini adalah beralkali ataupun base. So, maksudnya dekat sini, so unsur yang sulfur. So, sulfur itu adalah bersifat asid. So, ke mana sulfur? Ingat dia. Saya ulang lagi sekali. Belah sini, belah kiri ni banyaknya semuanya adalah alkali. Belah kanan ni adalah berasid. Dekat tengah-tengah ni adalah amphoteric. So, kalau dikata dekat sini, alkali 1, base 1. So, ini adalah alkali. So, asid. Yang berasid kamu ambil lah yang dekat sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau dekat sini, dia bagi unsur sini. So, salah satu dia adalah sulfur. So, SO2. pH 13 ni maksudnya beralkali. So, beralkali antara ini mana beralkali? So, kumpulan 1. Natrium oksida. Sodium oxide. Na2O. So ini adalah jawapan dia. So di sini kemahiran kamu menentukan sama ada dia adalah asid ataupun dia beralkali adalah penting. So kita pergi set yang seterusnya. Set yang seterusnya kita nak pergi kepada Pahang set 2. Pahang set 2. Hari ini saya combinekan pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5. Sebab apa? Sebab benda yang sama yang akan saya ajar untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Nampak gayanya tingkatan 4, 5 pun kurang, tingkatan 4 pun kurang. Sangat-sangat dah sedih nampak gayanya hari ni kehadiran. Tak apalah. Nyatakan unsur yang wujud dalam molekul dui atom. Kalau dia kata dui atom, maksudnya dia adalah atom yang bergandingan menjadi 2. So, kebanyakan unsur yang bergandingan menjadi 2 itu adalah kumpulan diatomik. Kita panggil dia adalah kumpulan 17. Kumpulan 17 ini adalah kumpulan unsur yang akan membentuk molekul dui atom. Contohnya fluorin F2, klorin Cl2, iodin I2. Dia tak boleh duduk seorang. So kamu nyatakan yang apa yang ada ni lah. So yang kamu nampak dekat sini adalah klorin. So kamu sebut Cl. Next, A2. Namakan unsur yang membentuk oksida amphoteric. Sekali lagi. So tadi dah jawab, dia adalah aluminium. Nama. So, nama kan kamu panggil nama panjang. Aluminium. Nyatakan kenapa dia kata argon tidak reaktif. Sekali lagi. So, kena cakap lah. Atom argon. Apa cikgu cakap tadi? Dah mencapai. Telah mencapai susunan elektron oktet. Oktet. Dah.
siap. Kalau ditanya sebab lagi, dia tidak akan menerima, menderma atau berkongsi dengan mana-mana atom. Okey, di antara Na dan Cl, unsur yang mana lebih elektronegatif? Apa maksud elektronegatif? So, elektronegatif adalah keupayaan dia untuk menerima ke menderma? Menerima elektron. So, kalau unsur yang menerima elektron ini, okey, antara Na dan Cl, Na kamu tahu dia berupayaan untuk menjadi Na+, iaitu dia mendermakan elektron sebab dia ada plus. Cl pula dia akan jadi Cl-, yang mana dia akan menerima elektron. So, mana lebih elektronegatif? That is a chlorine. Okey, sekali lagi, that is a chlorine. Okey, nombor B2. Okey, siapa yang rasa cikgu cepat, bagi tahu cikgu ya. Okey, terangkan jawapan anda di B1. Di kat sini barulah kamu cakap. Okey, kamu cakap daya tarikan antara nukleus dan elektron di dalam atom klorin. Klorin, eja klorin bahasa Melayu apa? C pula. K ya. Klorin dalam bahasa Melayu K ya. Maaflah, saya masih lagi tak dapat nak tukar term. Sekejap, saya buat formula je lah. Cl lebih kuat daripada atom natrium. Okey. So, daya tarikan antara nukleus, okey, dalam elektron. So, kalaulah dia adalah menerima, okey, ingat je, menerima daya tarikan antara nukleus dengan elektron mesti lagi kuat. Kalaulah dia adalah menderma, keupayaan antara nukleus dengan elektron semakin lemah. Okey, itu beza dia ya. So, kalaulah Na dengan Na+ ni dia lebih elektropositif, berupaya untuk menjadi ion yang positif, iaitu mendermakan elektron. Okey. Atom bagi unsur Na dan Cl boleh bertindak balas membentuk satu sebatian. Nyatakan jenis sebatian. So, kamu tahu bahawa Na ni adalah logam. Cl ini adalah bukan logam. So, logam dengan logam adalah ikatan ionik. Okey. Ikatan ionik. Okey, lukiskan. Okey, bila dia suruh lukis, okey, jawapan markah yang pertama kamu kena tahu bahawa, okey, contohnya lah cikgu bagi ni. Okey, ini bagi satu Na lagi. So, ini adalah Na, ini adalah Cl. Pastikan nukleus kena ada. Okey, yang kedua, bilangan petala ni semua kena cukup lah. 2, 8, 1 dia dah buang kan. So, Cl pula 2, 8, 2, 8. Dia masukkan 1 kan. So, masukkan 1. So, maksudnya dia punya petalanya 1 lagi lah. 1. Okey. Kemudian, cikgu nak buat color lain. So, ini cikgu buatkan dia bracket. Ini cikgu. Kalau ion, mesti dalam bracket. Okey. Dan ini adalah, dia akan jadi ion positif. Ini akan jadi ion negatif. Lengkap? Belum. Okey, lukiskan. Okey, dia punya ion. 2. Ini dia lengkap. 2, 4, 6, 8. So, kalau ini pula, pastikan simbol dalam nukleus satu tau. Kalau kamu tak ada nukleus, salah ya. Tolak satu markah. Okey, 1, 2. Bilangan elektron kena betul. Okey, bilangan elektron kena betul. Okey, next. Okey, dah ya. Saya rasa kamu semua dah siap. Okey, markah 2 akan dibagi yang pertama bila kamu, okey, nukleus ni ada. Okey, nukleus ada, so bilangan dia pun sama. Okey, bilangan dia. Kemudian dia punya charge ni kan pun kena ada. Okay, nyatakan 2 sifat. Okay, bila dia cakap sifat, okay, ini bermaksud
sifat ionik. So, kamu dah belajar bahawa sifat ionik ini dia mempunyai ataupun dia boleh larut. Okay, larut dalam air. Tapi tak boleh larut dalam pelarut organik. Ataupun kamu nak cakap takat lebur dan takat didih dia tinggi. Ataupun kamu nak cakap dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, sama ada dalam aqueous ataupun dalam keadaan lebur pun boleh. So, mana-mana cikgu bagi satu markah. Okay. So, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Kelantan 2017. Okay, rajah 1 menunjukkan unsur skala 3. Sekali lagi unsur skala 3 di soal. Okay, mengapa unsur-unsur diletak dalam skala 3? So, sekali lagi soalan ini. So, kamu cakaplah mengapa. So, kamu kena sebut atom mempunyai 3 petala berisi elektron. Okay, so ada perkataan atom ya. Tulis susunan untuk P. So P dekat sini adalah P sekali lagi ya. Tadi pun dah soal, so cikgu cepat sikit lah. So dia skala 3, kumpulan 15 skala 3. So 2, 8, 5. Unsur yang mana saiz atom yang besar? So cikgu dah cakap tadi, okay, kalau pergi ke kiri, pergi ke kanan, saiz atom makin kecil. So maksudnya dia tanya yang mana atom besar. So atom besar yang hujung sekali lah. So hujung sekali ni adalah Na. Dia suruh namakan ke? Tak. So kalau dia tak suruh kamu namakan, kamu bagi sahaja dia punya formula Na. Okay, nyatakan unsur yang wujud dalam molekul duit atom sekali lagi. Okay, kalau duit atom dia kenalah kumpulan 17. Okay, so nyatakan unsur, so klorin. Okay, bandingkan ke elektronegatifan. So, siapa yang kalau disuruh compare ataupun bandingkan, kamu cakap antara klorin dengan natrium. Okay, siapa yang paling lebih elektronegatif? So, kamu cakaplah elektronegatif tadi cikgu cakap apa? Keupayaan dia untuk menerima elektron. So, kamu tahu bahawa klorin lah. So, klorin lebih elektronegatif berbanding Na. Okay, kenapa? Okay, sekali lagi kamu cakaplah daya tarikan nukleus terhadap elektron valence atom klorin lebih kuat. Okay, soalan ni sama macam tadi. Berbanding natrium. Okay, dah siap. Okay, F. Unsur-unsur dalam skala 3 boleh bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk oksida asid, oksida base dan oksida amphoteric. Terangkan mengapa argon tidak bertindak balas. Sekali lagi soalan yang sama. So, soalan yang sama ni cikgu cepat sikit lah ya. Atom argon, okay, apa tadi cikgu cakap? Telah mencapai susunan elektron oktet. Nyatakan unsur membentuk amphoteric. Sekali lagi, so aluminium. Tuliskan formula. Sekali lagi, Al2O3. Soalan yang sama, ulang, ditiru dah ni. Okay, kemudian kita tengok perlis tahun 2017. Okay, unsur mana? Amphoteric. Sekali lagi, amphoteric. Amphoteric tadi. So, sini ya. So, that is a F. Aluminium. Okay. Unsur mana membentuk sebatian berwarna? Okay, sebatian berwarna hanya untuk transition element ataupun unsur peralihan. So, kamu dah belajar kan unsur peralihan? Okay, sifat-sifat ciri istimewa dia. So, that is a H. Perlu ke kamu definisikan H ni apa? Apa ni F ni apa? Tak perlu. Tak payah. Okay, lepas tu dia kata susun atom D, E, F, G, H mengikut pengurangan saiz. So, kamu tahu kalau pergi daripada kiri, pergi ke kanan, saiz makin kecil. So, dia kata susun, dia kata decrease. Decrease ni maksudnya susunannya semakin kecil. So, kalau naik daripada atas ke bawah, dia makin besar. So, maksudnya yang paling kecil siapa? So, yang paling kecil adalah E lah. So, E lah paling kecil sebab dia di atas.
Bila dia kat bawah ni, dia maksudnya dah besar. Bawah ni lagi dia makin besar. Tapi kalau sebelah kanan ni adalah dia makin besar juga. Makin besar juga. D pun makin besar. Tapi dia dekat atas. Hati-hati. Tapi dia dekat atas. So, antara D dengan E, siapa yang paling kecil? Yang paling kecil E lah. So, E dulu. Yang ni paling kecil lah. Cikgu susun yang paling kecil ya. E dulu, besar sikit D. Lepas tu pergi kepada G, pergi kepada F. Okay, last kali H. H ni paling besar. So, kamu susun balik, ikut kepada yang paling besar lah. So, paling besar tadi cikgu cakap H. Okay, sebab dia berada di bawah. Okay, lepas H, kita pergi kepada yang atas. Tapi sebelah kiri. So, H, F dulu. Okay, lepas F. G, lepas G, atas sikit. Sebelah kiri. D. Okay, lepas tu D. Lepas D adalah, last sekali adalah E. E lah paling kecil. Okay. So, ingat ya. Turun bawah makin besar. Pergi ke kanan makin kecil. Okay. Tuliskan susunan untuk F. So, F kat sini dia tulis ini adalah kumpulan 13. Kalah 1, 2, 3. So, kalau macam itu, kena ingat dia, apa namanya? Valence elektron dia 3. Kenapa cikgu? Sebab dia berada dalam kalah 3. So, petala dia berapa? Ada 3. So, maksudnya yang dekat depan ni semua dia sudah lengkap. So, 2, 8, 3. Okey. Cikgu nak ingatkan sekali kat sini. Jangan buat koma. Okey. Tuliskan formula bagi ion yang terbentuk daripada unsur D. Tuliskan formula ion. So, kalau D ni adalah kumpulan 1. Okay, kumpulan 1, dia punya hujung valence elektron adalah 1. So, dia akan dermakan berapa? So, dia akan dermakan 1. So, maksudnya D, derma cikgu cakap apa? Dapat pahala. Dia dapat pahala D+. Okay, D+. Okay. Kemudian, okay, nyatakan yang mana lebih elektronegatif F dengan G. So, cikgu nak uji balik lagi ya. F dengan G. So, F dengan G, G ni lebih elektronegatif. Sebab dia keupayaan dia untuk menerima elektron lagi kuat. Iaitu daya tarikan antara nukleus dengan elektron dia semakin kuat. Antara G dengan F. Okay, so dia kata G state. So, kamu katalah G. Okay, kenapa G? Okay, kenapa? Sebab saiz atom makin kecil. Okay, kecil. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence elektron makin kuat. Okey, dah. Siap. Okey. So, kemudian dia tanya, tuliskan formula. Bukan formula. Persamaan kimia bagi tindak balas D dan G. So, D dekat mana? D kumpulan 1. G dekat mana? Kumpulan 17. So, kamu tahu bahawa D tu adalah logam. Bila dia ada logam, dia bukan dalam keadaan dui atom ke apa. So, D sahaja. So, kamu tahu G tu kumpulan 17, iaitu dia boleh membentuk diatomic atom. So, diatomic molecule. So, diatomic tu maksudnya 2. So, G tu dia mesti dalam keadaan gas atau gas pula. Dalam keadaan molekul. So, D tambah G2. So, D tambah G2, kamu tahu bahawa D tu adalah charge dia 1. G tu kamu tahu charge dia negatif 1. Cikgu mana cikgu nak tahu? So, D ni kumpulan 1. Bila kumpulan 1, charge dia 1. G ni kumpulan 17. Kumpulan 17 dia perlukan lagi 1 untuk menjadikan dia oktat. So, charge dia mesti 1. So, 1 dengan 1, so confirm dia akan jadi DG. Okay, so kamu balancekan dia. DG, G sini 2, so letak sini 2. D dah jadi 2, letak sini 2. Baru kamu seimbang, baru kamu dapat 1 markah. So, kamu tahu nampak tak cikgu antara positif dan negatif? So, ini adalah ikatan ionik. Okay, dia mesti antara ion. Baru dah dapat ikatan ionik. Okay,
So, saya seorang-seorang je yang bercakap hari ni. Ada apa-apa soalan tak anak-anak semua? So, hari ni ada 20 pelajar. Tahniah kepada pelajar yang hadir untuk hari ni. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya? Kita cepat sikit lah. Sebab saya tahu saya percaya kamu semua dah buat untuk bab 4 dengan bab 5. Sebab cikgu dah bagi lama dah. Daripada yang minggu yang pertama hari tu lagi cikgu dah bagi dah. So, ada apa-apa soalan tak? Sengren, ada masalah? Ada soalan? Syamir, ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okey. Cikgu, Ya. kalau ikatan ion tu tulis ikatan ion boleh ke? Ikatan ion, boleh? Okey. Okey, lagi soalan? Tak ada masalah ya? Okey. Pastikan kena ingat lah ya. Kena ingat ikatan ion ni. Okey, so sekejap lagi kita nak masuk dah. Kita nak masuk untuk bab 5 pula. Okey, so kita masuk bab 5. Okey, sebabnya kita ni lagi-lagi tingkatan 5. Okey, pelajar tingkatan 5 kita untuk yang ini kamu kena ulang kaji untuk bab 6 acid base dengan salt. Okey, yang kalau untuk yang modul ni dia splitkan. Acid base dengan salt tu dia splitkan. Okey, dia bahagi dua. So kamu kena buat bab 6 lagi, bab 7 lagi, bab 8 lagi, bab 9 lagi. Oh, banyaknya cikgu. Yalah, sebabnya kamu nak kena mahirkan. Saya nak ajar kamu bagaimana untuk menjawab soalan peperiksaan. Kenapa? Sebab soalan peperiksaan yang contoh-contoh soalan modul-modul macam ini, dia akan ulang. Dia akan ulang balik. Itulah trik kamu sebenarnya. Semakin banyak kamu menjawab, pegang cakap saya ni. Semakin banyak kamu menjawab soalan, soalan trial lepas, soalan SPM yang lepas, insya-Allah tak ada masalah untuk kamu menjawab soalan-soalan yang akan datang. Okey, lagi-lagi soalan pelajar-pelajar tingkatan 5 ya, pelajar tingkatan 5. Okey, saya nak tanya, Syamir, ada tak Cikgu Zabedah ada bagi fail plastik untuk letak apa-apa bahan? Ada tak? Fail macam mana ke? Alah, fail dia macam ada tak Cikgu Zabedah ada bagi fail apa-apa lah. Fail nak letak bahan. Oh, ada. Ada, Alhamdulillah. So, nanti kalau soalan untuk essay question ke, soalan essay, kalau cikgu suruh buat, kamu masuk je dalam file tersebut. Nanti buka sekolah, cikgu tanda. Okay, nanti lepas ni cikgu nak minta kamu buat. Kena. Saya dulu memang saya, sebelum memang pengalaman saya lah, setiap minggu, pelajar akan menghantar paling kurang satu soalan essay kepada saya. Paling kurang satu soalan essay. Okay, saya akan tentukan, minggu ni jawab soalan ni, minggu ni jawab soalan ni. At least kamu practice. Jangan cepat bosan. Jangan cepat bosan. Sebab perjalanan kamu untuk belajar ni jauh lagi. Jauh lagi untuk mencapai, kita pun tak tahu SPM bila. So, kita bersedia. Okay, so boleh. Okay, jom kita sambung. Okay, bab 5 ya. Ikatan kimia. Okay, ikatan kimia soalan yang sangat famous dalam SPM. Salam famous. Dan dia mesti akan combinekan sekali dengan antara bab 3, bab 4. Sebab itu kalau kamu tengok soalan essay dia combinekan antara bab 4 dan bab 5. Okay. So, kita tengok Pahang 2017 soalan nombor 3. Okay, atom natrium. Atom natrium dan atom klorin tidak stabil. Yelah, sebab atom so atom dia dalam keadaan tak stabil, dia tak masuk dalam, dia tak capai oktet lagi. Okay, kedua-dua atom ini bertindak balas membentuk satu sebatian ion yang lebih stabil. Okay, darjah 3.1 menunjukkan sebatian ion. So ini adalah ion dia lah. So this is a stable state. Dia adalah dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang lengkap. Okay, tuliskan susunan elektron bagi atom Na. Tengok nampak tak? Dia trik kamu kat sini, atom. Dekat sini adalah ion. So, bila atom sahaja, so kamu tengok, untuk natrium, so kamu tulislah. Okay, untuk natrium, dia plus 1. Plus 1 maksudnya dia dermakan dah 1. So, bila dia dermakan 1, maksudnya dia susunannya 2, 8, 1. Dia dah dermakan 1. Ini atom ya. Kena hati-hati. So, klorin pula, atom klorin. Okay, untuk atom klorin pula, 288 dekat sini. Tapi dekat sini negatif.
negatif. Okay, bila negatif kat sini bermaksud dia menerima satu elektron. So, asal dia sebenarnya dia adalah 2, 8, 7. Ini atom. Hati-hati ya. Soalan ni memang biasalah dia trik kamu macam ini. Okay, tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas yang berlaku. Persamaan kimia. Ingat ya, pelajar selalu akan confuse antara persamaan kimia, persamaan ion. Okay, kalau dia kata persamaan kimia, tulislah. Okay, ini antara natrium. So, natrium adalah logam. Bila logam, dia mesti duduk seorang-seorang. Dia tak boleh duduk ramai-ramai. Dia tak boleh dalam keadaan molekul. Dia ada seorang-seorang sahaja. Okay, atom, metal. Okay. So, dia akan bertindak balas dengan klorin. So, kamu tahu klorin ni adalah kumpulan 17. Tadi dah belajar dah. Okay, kumpulan 17 iaitu diatomic atom. Okay, diatomic, so that means dia adalah dalam keadaan 2. Dia combine 2. So, macamnya Cl tu mesti ada 2 dalam keadaan molekul. So, kamu tahu bahawa okay, apakah bahan yang akan terdapat? So, ini plus, ini negatif. So, 1, 1. So, Na plus, Cl minus. 1, 1. So, the compound form is a NaCl. NaCl. Okey. Dah lengkap dekat sini. Kamu seimbangkan. Cl kat sini ada 2. Okey. So, cikgu nak tukar sini. Okey. So, ini ada 2. So, kita letakkan. Oh, makin tak cantik nampak gaya dia. Okay. So, letakkan 2 dekat sini. Okey, 2. Na dah jadi 2. Letakkan 2 dekat sini. Siap. Kimia ni senang kalau kamu dah mahir. Alhamdulillah kalau pelajar yang selalu buat latihan. Okey, bagaimana satu ion natrium terbentuk? Dia tanya, macam mana? So, tadi kamu dah belajar. Okey, macam manalah dapat ion natriumnya? Kamu katalah, atom natrium. Okey, atom natrium mendermakan ke menerima ni satu. Dia akan mendermakan. Dia akan mendermakan satu elektron. Membentuk ion Na+. So, kalau klorin pula, atom klorin menerima. Okey, kamu tengok sini ada 7. So, terima berapa? 1. 1 elektron membentuk ion klorin. Dah siap. Okay, kalau kamu hanya sekadar menulis atom klorin menerima 1 elektron, tak boleh. Kena full. Membentuk apa? Membentuk apa? Okey? Namakan daya. Okey, daya ni, okey, kita ada 2 je. Okey, kalau untuk ionik, daya yang terwujud adalah daya elektrostatik. Ingat ya? Elektrostatik. Okey. Kalau untuk covalent, covalent lain. Dia bukan daya elektrostatik. Dia adalah daya van der Waals. Okey. So, B. Nanti kita akan belajar lah. So, jangan risau. Okey. Rajah 3.2 menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon bagi unsur X dan Y. Okay, huruf yang digunakan mewakili. So, tak perlulah kamu nak tahu X tu apa, Y tu apa. Okay. Lukiskan. Okay. Menunjukkan ikatan. So, macam mana kamu nak lukis? So, kamu tentukan dulu. Okay, kamu tentukan dulu X ni dia punya elektronnya, susunan elektronnya berapa. So, kamu nampak dia adalah 6. 6 maksudnya 2.4. 8. 2.6. So, dekat sini kalau kamu tengoklah kat sini kan. Ini bukan logam. Ini bukan logam. So, bukan logam dengan bukan logam, dia akan membentuk ikatan covalent. Ikatan bukan logam, non-metal and non-metal. Bukan logam dan bukan logam, dia akan membentuk covalent. Okay, di mana ikatan covalent ini dia adalah share together. Share together tu maksudnya dia kongsi. Kongsi. Okay, dia akan kongsi. So, bagaimana dia kongsi? So, X ni dia perlukan lagi 4. Y ni dia perlukan lagi 2. Cuba fikirkan. Bagaimana tu nak buat? So, dia share. So, siapa yang dah buat? Alhamdulillah. Okay, cuba.
So, kita cuba sama-sama ya. X. So, X kat sini tengah-tengah. Dia perlukan lagi 4. So, dia perlukan lagi 4. So, jangan lupa dia punya yang ini. First shell. And this is the second shell. And then, we draw for the Y. Okay, Y. 1. Buruk lah lukisan cikgu ni. 2. Okay, ini adalah Y. Okay. So, Y satu lagi. Oh. Harap kamu faham lah. Y. Okay, ini Y. Okay. So, nak warna apa Ni hijau lah. So, dia ada ini lengkap dulu. So, tadi dia kata X tadi 4 kan? So, dia kat sini 4. 2, 4. So, dia kata dia perlukan lagi berapa? 4. So, dekat sini dia share 4. 2 lagi. Share 2. So, 2 tambah 2 dapat 4. So, ni 6 kan? So, baru 2. 2, 4, 6. 2, 4, 6. So, tengok. Lengkap ke tak? 2, 4, 6, 8. Okay, oktat. 2, 4, 6, 8. Oktat. 2, 4, 6, 8. Oktat. Okay, so dia punya ni adalah X. X ada 1. So, Y ada 2. So, dia punya formula X, Y, 2. Begitu. Okay, begitu. Share. Okay, yang ini saya rasa ni karbon dioksida kan, CO2 ni. Tapi tak apa, tak payah definisikan. Tak perlu. Tak perlu untuk kamu definisikan. Nyatakan jenis. So, cikgu dah sebut tadi, jenis ikatan dia ialah ikatan covalent. Jangan risau. Siapa yang pelajar yang tak dapat nak catch up untuk hari ni, cikgu record. Cikgu record, cikgu akan bagi dalam YouTube. So, kamu boleh tengok lagi sekali. Okay. So, nyatakan. Okay. Kamu dah tahu. Tadi kita belajar kan, ikatan ionik, ikatan ion. Okay, ikatan ion adalah ikatan melting and boiling point yang tinggi, takat lebur dekat didih yang tinggi, boleh mengkonduksi elektrik, dia soluble larut dalam air. So, kalau dia punya untuk ikatan covalent, opposite dah daripada dia. Kamu ambil lah satu. Tidak boleh mengkonduksi ataupun mengalirkan elektrik dalam semua keadaan. Ataupun kamu nak sebut dia larut di dalam pelarut organik sahaja. Ataupun kamu nak sebut mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. So, dia adalah berlawanan, opposite daripada ikatan ionik. Okay, ikatan ion. Okay, ikatan ionik dengan ikatan covalent. Okay, so 11 markah untuk kamu. Okay, tapi untuk soalan Pahang ni, dia ada sedikit kesilapan untuk soalan 3A2 ya. Tak apa, nanti kita tengok. Okay, so soalan Pahang dia bagi unsur ni. So, tuliskan, dia kata pusat formula. Okay, yang ini cikgu dah buat banyak-banyak kali. Tak dapat sebenarnya. Tak dapat. Okay, kalau nitrogen dia kata dengan oksigen. So, nitrogen sini 25. Oksigen sini 26. 246. So, kalau lah kamu lukiskan kan, nitrogen. Kalau lah kan. Okay, kalau lah. Bagi saya soalan ni dia silap. Ini pendapat saya lah. So, kokotlah ada pelajar yang dapat, tahniah. Okay, saya rank ni, you dapat tak jawab soalan ni? Kalau you dapat, maksudnya you terror lah. Siapa yang dapat jawab ni, maksudnya dia terror. Bagi saya tak dapat. Saya dah lukis banyak kali. Okay, cuba kamu lukiskan. Okay, dia share. Contohnya lah. So, nitrogen dengan apa tadi? Oksigen. Okay. So, bila lukis kat sini, so nitrogen tadi dia ada 5 kan? 2, 5. So, 2, 5. Kalau 5, maksudnya 2, 3 lah. So, sini dia kongsi 1, 2. Takkan dia seketul kat sini seorang, ya tak? Macam salah soalan ni. So, kalau kamu buat inilah, contohnya kan, oksigen, 2,
6 je, 6 kan? 6, 2. Kalau dia kongsi kat sini 2. Contoh dia kongsi sini 2. Ni ada 6. Kau agak dia lengkap tak? Kan lengkap je tak? 1, 2, 3, 4. Mana lengkap? So, kalau kamu kira dari sini, 2, 4, 6 baru 7. 2, 4, 6 baru 7. Kalau kau buat kat sini, satu lagi nak letak kat mana? So soalan ni bagi saya tak boleh dijawab. Okay? So, tak boleh nak jawab, tak boleh nak jawab. So, apakah jenis zarah? So, yang ini bolehlah jawab. Ini zarah dia adalah zarah molekul. Okay? Okay, saya dah buat dah soalan ni dah bertahun dah. Tak dapat jawapan. So, kita forget it. Lupakan sahaja. Okay. So, kalau untuk soalan yang ini, yang bawah ini mungkin kita boleh buat, tapi tak boleh juga. Sebabnya kalau kamu buat macam ni, nitrogen tambah dengan oksigen, kemungkinan dia akan dapat N2O. Mungkin dekat sini. Ataupun NO2 pun mungkin juga. NO2 pun boleh juga. So, ini pun kita cancelkan. Okay. So, buat soalan nombor B. Okay. State the type of chemical bond. Okay. Magnesium dengan oksigen dia kata. So, magnesium ni kamu tahu dia adalah logam. Oksigen ni bukan logam. So, logam dengan bukan logam ialah ikatan ionik. Okay, ikatan ionik ataupun ikatan ion. Okay, terangkan bagaimana ikatan terbentuk. Kalau terangkan ini, kamu kena faham full sentence lah, macam yang jawab soalan esei. Atom magnesium menderma. Kena cakap ya. Mendermakan. Okay. Atom magnesium ni kamu tahu dia punya susunan dia adalah 282. So, 2. So, dia akan mendermakan 2 lah maksudnya. Mendermakan 2 elektron. Siapa yang nak minum air ke, nak ditandah ke, pergilah. Okay, mendermakan 2 elektron membentuk ion Mg2+. Okay, manakala atom, apa tadi dia kata? Oksigen Okay, atom oksigen menerima 2 elektron. Okay, membentuk ion O2-. Dah, siap. Okay. So, 2 markah untuk kamu. Okay, 2 markah kat sini. Okay, soalan sekali lagi. Properties. Dah tahu dah. So, kamu cakap je lah. Takat debu dan takat tidih yang tinggi. Contohlah. Cikgu, saya tulis boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan aqueous dan molten boleh? Boleh. Tapi kena cakap 2 ya. Dalam keadaan aqueous dan molten. Molten tu maksudnya lebu. Dalam keadaan aqueous dan lebu. Kamu tak boleh apa ni cikgu ni? Kamu tak boleh cakap boleh mengkonduksi elektrik. Stop. Tak boleh. Kamu kena cakap full. So, yang selamat kamu cakaplah takat lebu dan takat tidih tinggi. Ataupun kamu cakap larut dalam air tapi tak larut dalam pelarut organik. Okay. So, okay, Kelantan. Kelantan ni memang suka jawab bahasa Melayu, dia tak ada dalam bahasa Inggeris. It's okay. Okay. So, nyatakan nama bagi 3 zarah subatom dalam suatu atom. Okay. 3 zarah subatom. Okay. Kena ingat. Okay. Zarah subatom kita ada proton, kita ada elektron, kita ada neutron. Ingat, ada 3 ni je. Subatomic particle. Okay, dalam bahasa Inggeris ni. Ataupun zarah subatom. Kita ada proton, elektron dan neutron. Okay. Lukiskan. Dia pula kata W. Diingatlah. Tengok ni. Ion. Janganlah pula engkau lukis dia punya atom. So, ini 12. So, 2.8.2. Ini bermaksud dia mendermakan 2 elektron. So, lukislah. So, W. Jangan lupa nukleus. W. 2, 8. Okey, lepas tu buatkan bracket. Okey, kemudian kita buat 2, 8. Dah siap ke? Belum. Okey, apa yang tak siap lagi? Charge dia. Charge dia, dia keluarkan 2. Dia keluarkan 2, jadikan 2 plus kat sini. Okey, dah. Yang manakah atom-atom di atas merupakan isotop? Okay, apa maksud isotop? Isotop adalah nombor proton yang sama
tapi bilangan neutron ataupun nukleon yang berbeza. So, kamu nampak siapa proton yang sama? V dengan X. So, kamu tulis V dan X. Okey, kenapa? Apa tadi cerita kakak? Kerana nombor proton sama, okey, tetapi berbeza nombor nukleon. Okey, dah siap. V dan X kerana nombor proton sama tetapi yang berbeza adalah nombor nukleon. Cikgu, saya buat berbeza nombor neutron boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, so kita pergi tengok kepada soalan seterusnya. Unsur V dan Y, mana pula V? Okey, V dia kata dengan Y. Okey, V dengan Y dia kata membentuk satu sebatian. So, V dengan Y. So, kamu tengoklah. V ni 2, 8, 7. Okay. Kalau dapat je soalan macam ini, keluarkan dia punya electron arrangement. Okay. Susunan elektron. So, ini adalah 2.4. Macam mana susunan dia ni? Macam mana agak-agak? So, ini 2V dengan Y ke V dengan X? V dengan Y, betul lah. So, ini 2.4, ini 2.8.7. Okay, so soalan dia apa? Apakah jenis ikatan sebatian yang terbentuk? So, ini bukan logam, ini pun bukan logam. So, bukan logam dengan bukan logam, dia adalah jenis covalent. So, lukiskan susunan. Wah, so susunan je ni 2, 8, 7. So, Y kat tengah-tengah. Kenapa cikgu Y kat tengah? Sebab dia ada 4 dia. Y, 2, 4. Susah sikit. Bagi dia kongsi. So, nanti kamu lukiskan untuk siapa namanya? V. V. Sini cikgu lukiskan 2, 4. So, 4 tu 1, 2, 3, 4. Cantik tak? Cantik kan? Okay, so V sini. Sebab dia perlukan satu je. Sebab itu kita kongsikan dia satu. Nampak? Okay, kemudian tadi berapa? 2, 8, 7. Banyak yang nak buat. 2V. V, 2, 8, 7. So, V, 2, 8. Okay. V, 2, 8. Okey lah cantik-cantik dia. V, 2, 8. Okay, so dia nak kongsi 1 dengan Y. So, dia ada 7. So, 1. Alah, tak cantik lah pen ni. Warna apa? Hitam lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. 1, 2. Dia kongsi 1 je. Dia nak kongsi 1. So, cukupkanlah ni. Jadikan dia 8. So, dia nak kongsi 1 dengan Y. Y ni pula dia perlukan 4. So, okey lah cantik-cantik. Okey, cikgu punya lukisan tak cantik. Minta maaf lah ya. Biasalah lukis guna ni. Bukan nanti pun. Okey. Okey, so lukiskan cantik-cantik. Lengkap, jangan overlap. Yang pasti jangan overlap dan pastikan semua bilangan elektron dia adalah sama. Okey, bilangan elektron mesti sama. Okey, pelajar tingkatan 4, pelajar tingkatan 4, tolong ya. Walaupun kamu baru je belajar, jangan risau. Benda ni adalah simple. Okey. So, dia punya formula dia Y. Y ada 1 kan? V ada 4. So, Y, V, 4. So, saya nak bagi tahu ya, kalau covalent dia tak kisah positif ke negatif kat mana depan ke belakang. Sebab dia tak ada positif negatif pun. Okay, kalau ionik, okay, contohnya dia bagi Q tadi apa? Q dia boleh buat Q. Contoh ya, Q plus. R dia buat boleh R minus. So, kalau formula dia QR. Okay, kalau kamu buat RQ, salah. Okay, kalau ini betul. Tapi, kalau covalent, dia tak kisah. Terbalik pun tak ada masalah. Tapi, kalau ionik, okay, ikatan ionik, okay, kamu mesti buatkan positif depan, negatif belakang. Okay, be careful. Okay, tolong berhati-hati. Okay, dah siap lukis. So, kemudian, wah, banyak benar nak gabung pun. Okay, lukiskan W dengan V pula. Okay, W
282, V 287. So, kalau kamu nampak, ini adalah logam, ini adalah bukan logam. Cikgu mana cikgu nak tahu? Ingatlah, kumpulan 1, 2, belah sana, belah kiri, dalam jadual berkala tu, dia adalah logam. Belah kanan, semua adalah bukan logam. Tengah-tengah tu dia adalah dia punya unsur logam, separuh logam. So, maksudnya, W ni dibagi satu, satu dekat V. So, kena wujudkan lagi satu V. Maksudnya V ni kena 2, W ni kena 1. Okay. So, V, apa tadi? Cikgu ni cepat ingatan ni, dia cepat habis lah. 287. 2, 8, 8 lah kan? So, V ni kena 2. So, kita kena buatkan dia bracket. Dia adalah, dia 7. So, maksudnya dia negatif kat sini. So, V, 2, 8, 8. So, dia pun negatif. So, satu lagi apa? Lagi satu adalah W. So, W dia ada positif lah. So, W, cikgu nak lukis benda lain. W, 2, 8. 28 ni. So, bracket kan dia dermakan 2. So, maksudnya dia 2 plus. So, 2, 8. Dia dah derma apa? So, V pula, dia dah apa namanya? Menerima 1. Tapi dia ada 2 atop V menerima 1 elektron setiap 1. Okey, lengkapkan ya. Pastikan lengkap. Kalau macam ini, 2 jam tak habis Cikgu Ziana, oi. Okey dah. Siap. Okey. Nyatakan satu sebatin sekian. So, ini adalah ionik. So, bagilah takat lebur dan takat didih yang tinggi. Ini ya. Okey, so pastikan betul lah ya. Pastikan betul, elektronnya betul, nukleusnya ada, charge-nya ada. Okey. Kemudian kita pergi kepada, dah habis. Alhamdulillah. So, itu sahaja untuk soalan kelas tambahan kita hari ini. Okey. So, cikgu nak tinggalkan kamu. Okey, tinggalkan kamu dengan sedikit sahaja. So, Tadi macam ada 20 budak. Kenapa tinggal 18 budak? Okay, cikgu nak tinggalkan kamu dengan soalan. Kan tadi cikgu cakap kena buat esei kan? So, esei saya dah bagi tahu pelajar tingkatan 4. So, pelajar tingkatan 5. Okay, tolong buat SBP. Okay, tengok ya soalan esei ya. Okay, chapter 4 dengan chapter 5 ni di-combine. Okay, cikgu nak ajar bagaimana nak jawab soalan esei. Okay, jawab soalan esei. Okay. Okay, ini adalah untuk, so kamu buat, SBP tahun 2017 nombor 7, MRSM 2017 nombor 9, dan Johor 2017 set 1 nombor 8. Okay, itu sahaja. Kita ada 10 soalan esei untuk buat ini. Tak perlulah buat semua, buat 3 sahaja. Okay, dan jangan lupa kepada pelajar tingkatan 5, lagi 10 pelajar tak hantar saya punya report. So, tolong hantar. Okey, so terima kasih meluangkan masa dengan saya hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak.